Smart! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Sulaiman, nombor menteri 267302, akan menerangkan tentang pengenalan. Pasukan keselamatan merupakan tunjang utama dalam sesebuah negara demi menjaga keamanan dan juga keselamatan rakyat daripada pelbagai bentuk ancaman, sama ada daripada luar atau dalam negaranya sendiri. Justru setiap lapisan masyarakat Malaysia harus memainkan peranan masing-masing agar tiada anasir-anasir jahat mampu untuk memporak-porandakan sistem keselamatan dan juga kedaulatan negara. Antara pasukan keselamatan di Malaysia adalah Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan banyak lagi. Namun, terdapat juga sebuah organisasi yang mungkin jarang didengari oleh rakyat Malaysia, iaitu Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia atau juga dikenali sebagai Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team SMART. Pasukan ini merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA yang juga ditadbir urus oleh Jabatan Perdana Menteri, iaitu dianggotai oleh ATM, PDRM dan JBPM. Ahli kumpulan kami telah bersepakat untuk mengkaji lebih lanjut tentang kewujudan SMART bagi memberi pendedahan kepada masyarakat di Malaysia tentang bagaimana organisasi ini dijalankan dalam operasi mencari dan menyelamat di dalam serta di luar negara dan juga kaitannya dengan komunikasi antara budaya. Seterusnya, sahabat saya akan menerangkan lebih lanjut tentang latar belakang SMART. Assalamualaikum, nama saya Farah Aina binti Rosli, matrix number 267096. Saya akan membentangkan tentang latar belakang SMART. SMART atau Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia ditubuhkan pada 1 Ogos 1995 berikutan kejadian buruk yang terjadi di Malaysia sewaktu keruntuhan Pangsapuri Highland Tower kerana kekurangan kepakaran dalam operasi menyelamat. Bernaung di bawah kuasa Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA sejak tahun 1 Oktober 2015, SMART telah dilantik untuk melaksanakan tugas-tugas menyelamat yang sulit dan memerlukan kepakaran yang tinggi. Terdapat 4 fungsi utama pasukan SMART. Yang pertama ialah melaksanakan operasi mencari dan menyelamat sekiranya tugasan tersebut berada di luar kemampuan agensi penyelamat yang sedia ada. Kedua, melibatkan diri dalam tugasan menyelamat sekiranya operasi berkenaan memerlukan khidmat kepakaran yang tinggi serta peralatan yang canggih yang tiada di agensi penyelamat yang lain. Ketiga, SMART juga bertanggungjawab dalam mengendalikan peristiwa yang diramal dan melibatkan bencana besar dan jumlah mangsa yang ramai. Yang terakhir, sentiasa bersiap sedia dalam membantu sebarang peristiwa bencana yang berlaku tidak kira di dalam negara maupun luar negara. Dari sudut pandangan komunikasi antara budaya, amatlah penting bagi sesebuah organisasi seperti SMART untuk memudahkan komunikasi secara serantau kerana ia melibatkan misi-misi mencari dan menyelamat yang melibatkan perbezaan budaya, komunikasi, cara bekerja dalam satu jangka masa yang singkat. Pasukan SMART memberi penekanan kepakaran kepada 5 bidang penting iaitu struktur bangunan rumah, menyelamat dari kawasan tempat tinggi, ruangan yang sempit, operasi menyelamat dalam air dan kawasan berisiko tinggi seperti gunung ganang dan hutan belantara.
Selain itu juga, penubuhan SMART adalah hasil gabungan 3 unit badan beruniform utama bagi mengumpulkan kepakaran dan latar belakang fungsi berbeza di bawah satu pasukan yang berinteraksi fokus kepada satu tujuan yang sama, iaitu yang pertama, Angkatan Tentera Malaysia, kedua, Polis Diraja Malaysia, dan yang ketiga, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Sabri, nombor matrik 260651 untuk tugasan kumpulan SCCA 2043 Komunikasi Antara Budaya. Saya akan menerangkan tajuk berkenaan dengan aplikasi teori. Seperti mana yang diketahui umum, pasukan SMART adalah pasukan mencari dan menyelamat khas negara. Pasukan ini mempunyai pelbagai siri kejayaan semasa menjalankan operasi di dalam negara maupun di luar negara. Jadi permasalahan komunikasi tidak begitu timbul sekiranya pasukan SMART menjalankan operasi dan menyelamat di dalam negara. Oleh kerana pasukan SMART akan terlibat dengan misi bantuan ke negara-negara luar, dikhawatiri permasalahan komunikasi timbul sekiranya warga tempatan negara berkenaan tidak mahir ataupun fasih berbahasa Inggeris. Para sarjana ada menyatakan terdapat lebih 10 buah negara masih tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara. Antaranya Laos, Iraq, Libya, Kemboja, Algeria, Cameron, Kuwait, Angola, Arab Saudi dan Mongolia. Apabila negara-negara berkenaan tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara dan mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa tempatan sebagai bahasa perantara, hal ini akan menyukarkan pasukan SMART untuk menjalankan operasi dan menyelamat di negara-negara berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan bin Ismail, nombor matrik 267232. Saya akan menerangkan tentang proses perjalanan komunikasi antara budaya di antara pasukan SMART dan juga pihak tempatan di bumi Turkiye. Setibanya pasukan SMART di bumi Turkiye, mereka mengalami kesukaran berkomunikasi di sana. Ini berikutan pihak kerajaan Turkiye tidak sempat menyediakan penterjemah bahasa bagi sebarang urusan komunikasi. Pasukan SMART mengambil inisiatif sendiri dengan menggunakan Google Translate sebagai platform untuk urusan berkomunikasi. Google Translate digunakan sebagai medium untuk mendapatkan maklumat-maklumat awal serta untuk sebarang urusan berkomunikasi di antara pasukan SMART dan juga pihak tempatan di bumi Turkiye. Pihak kerajaan Turkiye hanya menyediakan penterjemah bahasa setelah beberapa jam mereka menggunakan kaedah Google Translate. Terjemah bahasa yang disediakan pihak kerajaan Turkiye tidak mampu berbahasa Inggeris maupun berbahasa Melayu dengan fasih. Berikutan daripada ini, beberapa kali maklumat yang ingin disampaikan atau ingin diterima seringkali disalah tafsir. Ini sedikit sebanyak mengganggu proses pengoperasian pasukan SMART di sana. Setelah 3 hari mereka beroperasi di sana, pihak kerajaan Turkiye menyediakan penterjemah bahasa yang baru. Penterjemah bahasa yang baru ini berasal daripada negara Malaysia. Dengan kehadiran penterjemah bahasa berwarga negara Malaysia ini, proses berkomunikasi di antara pasukan SMART dengan pihak tempatan di bumi Turkiye menjadi lancar. Kita dapat lihat pasukan SMART telah menggunakan kaedah high contact dan juga low contact, di mana permulaan berkomunikasi mereka itu mereka menggunakan kaedah Google Translate dan juga menggunakan penterjemah bahasa yang tidak mampu berbahasa Inggeris maupun berbahasa Melayu dengan fasih. Justru kaedah yang digunakan pasukan SMART adalah menggunakan high contact serta low contact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida binti Hashim, matrik nombor 267098. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pandangan atau idea kami tentang komunikasi antara budaya di organisasi dan cadangan-cadangan bagi mengatasi komunikasi antara budaya di organisasi.
Penulis dan rakan-rakan berpendapat bahawa setiap organisasi mempunyai budaya dan cara kerja yang tersendiri yang mampu mempengaruhi dan memberi kesan terhadap perlakuan dan sikap pekerja. Elemen-elemen yang dikenal pasti oleh pihak pengurusan SMART dianggap mampu dalam meningkatkan prestasi dan produktiviti dalam jabatan. Sekaligus, ia menggambarkan bahawa budaya memainkan peranan yang sangat penting bagi sesebuah organisasi. Pasukan SMART boleh mengambil nilai-nilai positif budaya lain yang dilihat melalui pengalaman ketika bertugas di luar negara untuk dipraktikkan selagi ianya tidak bertentangan dengan agama dan adat budaya sendiri bagi mencipta keharmonian dan kemajuan bersama yang dapat menjamin keberkesanan kerjasama antara dua pihak yang berbeza budaya dalam mencapai tujuan masing-masing. Antara cadangan mengatasi halangan dan cabaran komunikasi antara budaya yang wujud di sebuah organisasi, ia memerlukan beberapa pendekatan yang serius dan berterusan. Antaranya seperti, pertama, mempertingkatkan kesedaran peribadi. Setiap anggota dalam pasukan SMART perlulah mempunyai kesedaran dan meningkatkan pengetahuan tentang budaya individu lain agar dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran di tempat kerja. Kedua, menghargai dan menghormati perbezaan budaya. Situasi ini boleh diaplikasikan ketika pasukan SMART menjalankan misi bantuan menyelamat di luar negara. Sebagai contoh, ketika melaksanakan operasi menyelamat bangsa gempa bumi di Turki pada bulan Mac 2003 baru-baru ini. Situasi tersebut mendorong setiap anggota dalam pasukan SMART untuk menyesuaikan diri dan menerima budaya di negara bencana ketika operasi dijalankan agar ianya berjalan lancar. Ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi antara budaya. Anggota SMART perlu menjalinkan hubungan antara budaya yang positif sama ada dengan rakan sekerja atau ketika berurusan dengan orang awam walaupun berbeza budaya yang dilihat dapat menjaga nama baik jabatan. Dan yang keempat, kepimpinan melalui tauladan. Setiap pemimpin perlu mengamalkan gaya kepimpinan demokratik bagi membolehkan setiap ahli dalam jabatan atau organisasi untuk memberi cadangan atau pandangan malah mampu untuk memberi kritikan secara sihat demi kebajikan dan kemajuan organisasi secara keseluruhannya. Kesimpulannya, komunikasi antara budaya merupakan sebuah kemahiran berkomunikasi yang perlu dititik beratkan dalam setiap aspek, terutamanya dalam menyertai misi mencari dan menyelamat yang melibatkan pelbagai bangsa, agama dan budaya di negara luar. Pemahaman komunikasi dalam silang budaya terdiri daripada bahasa, ras, etnik, jantina, bangsa, agama, tahap pendidikan serta status sosial. Setiap ahli pasukan SMART, sama ada anggota itu sendiri atau pihak atasan, perlu memainkan peranan masing-masing agar kemahiran komunikasi antara bangsa ini dapat diaplikasikan di dalam setiap operasi yang disertai. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.